Halo tuan-tuan, apa kabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini saya akan berkongsikan tentang tips temuduga, iaitu persoalan apakah kekurangan saya semasa sesi temuduga ini. Tuan-tuan, dalam semua temuduga, pihak panel boleh mengetahui kelemahan, kelebihan ataupun kekurangan anda dalam masa 30 saat pertama anda masuk ke bilik temuduga ataupun anda mulakan percakapan ataupun komunikasi dengan panel. Dalam video kali ini saya akan berkongsikan tentang 6 tips bagaimana anda boleh menghadapi situasi sekiranya anda berhadapan dengan persoalan seperti yang telah dikongsikan oleh seorang daripada viewer. Tuan-puan, bagi sesiapa yang pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang, dan bagi yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan dan saya kongsikan dalam channel ini. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak, dan bagi yang telah berjaya dalam temuduga ataupun berjaya dalam ujian atas talian, ujian fizikal dan berjaya dalam apa yang anda telah lakukan, tahniah kepada anda semua. Semoga anda menjadi pekerja yang sentiasa cemerlang dan teruskan usaha cemerlang anda. Baiklah tuan-puan, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Tuan-puan, sekiranya anda telah sampai ke peringkat temuduga, jangan sia-siakan peluang dan buatlah yang terbaik, buat persediaan dan buat kajian dan rujuk video-video yang telah saya kongsikan. Dalam channel ini saya juga telah kongsikan tips bagaimana anda menjawab persoalan sekiranya ditanya soalan apakah kelemahan diri anda, apakah kelebihan yang ada pada diri anda. Kenapa kami perlu mengambil anda? Kenapa anda ingin bekerja dengan organisasi kami? Ya. Rujuk video-video tersebut tambah baik pada diri anda supaya anda dapat bersedia dan menambah keyakinan sebelum anda menghadiri mana-mana temuduga. Baiklah tuan-puan, berkaitan dengan persoalan viewer ataupun penonton tersebut, iaitu apakah kekurangan pada diri saya semasa temuduga ini. Dalam mana-mana temuduga, kemungkinan ada panel yang akan meminta calon untuk bertanyakan soalan. Panel akan memberi peluang kepada calon untuk menanyakan soalan ataupun menyatakan sesuatu, ya, selain daripada pihak panel akan bertanyakan soalan. Dan sesi temuduga adalah satu sesi bersoal jawab ataupun sesi yang mana panel akan menilai pihak calon untuk memilih dan menapis mana calon yang paling layak dan paling sesuai untuk sesuatu jawatan. Tips yang pertama, yakin pada diri anda. Tuan-puan, sekiranya anda telah sampai ke peringkat temuduga, anda sepatutnya sudah memiliki satu tahap keyakinan yang sangat tinggi, iaitu sekurang-kurangnya 90%. Bila anda menghadiri mana-mana temuduga seperti dalam video-video yang telah saya kongsikan sebelum ini, anda sepatutnya dah bersedia, dah membuat latihan simulasi. Anda tidak sepatutnya menanyakan soalan apakah kekurangan pada diri saya semasa temuduga ini. Anda perlu tambah keyakinan diri anda. Rujuk video-video yang telah saya kongsikan, banyak video-video sebelum ini, dan tingkatkan keyakinan diri anda, buat latihan simulasi dan bersedialah sebelum anda pergi temuduga. Sekiranya anda memiliki kekurangan, tambah baik kekurangan dahulu, ya. Tingkatkan keyakinan, buat persediaan, buat bacaan, ya, buat kajian dan sebagainya, dan anda seharusnya memiliki keyakinan yang sangat tinggi. Yang kedua, mantapkan keterampilan diri anda. Tuan-puan, sebelum anda pergi temuduga, pastikan keterampilan diri anda tu dari segi pemakaian anda, ya, dari hujung rambut sehingga ke hujung kasut. Kasut berkilat, rambut kalau lelaki trim kan, bagi kemas, ya. Dan bagi yang wanita yang pakai tudung tu, pakai tudung yang sesuai, sepadan dengan pakaian anda. Kalau ada bawa beg tangan pun sepadan dengan baju anda. Rujuk video-video yang telah saya kongsikan sebelum ini, banyak tips. Jadi, wowkan keterampilan anda. Dari aspek anda berkomunikasi, anda perlu menggunakan bahasa-bahasa yang formal, ya, buat latihan simulasi. Dan bila anda masuk ke bilik temuduga tu,
tunjukkan wow factor yang ada pada diri anda dan beri salam, tunjukkan disiplin anda yang sangat tinggi, profesionalisme anda. Bawa dokumen pun ada cara. Dalam video yang lepas saya dah kongsikan, bawa dokumen dengan penuh yakin, serahkan dokumen dua tangan. Semua ini adalah aspek yang berkait rapat dengan wow factor tersebut. Yang ketiga, jangan tanya soalan. Tuan-puan, jangan tanya soalan apakah kelemahan pada diri saya semasa temu duga ini. Sebab kenapa anda tidak boleh tanya soalan? Ini cadangan saya, ya. Cadangan saya, anda tidak seharusnya menanyakan kelemahan. Sebab bila anda nak menjadi seorang yang terpilih, anda sepatutnya tiada kelemahan, ya, pada masa tersebut. Anda sudah yakin tadi, ya, tahap keyakinan anda. Tips pertama tadi, wow factor pada keterampilan diri anda. Dan yang ketiga tu, jangan tanya soalan. Bila anda dah ada memiliki semua nilai-nilai yang telah saya kongsikan sebelum ini, sepatutnya anda telah bersedia, yakin pada diri anda, dan jangan tanya soalan ini. Jangan sekali tanya apakah kelemahan pada saya semasa temu duga ini. Bermaknanya anda memiliki kelemahan, dan sekiranya panel memberitahu anda apakah kelemahan anda, contohnya satu kelemahan, dua kelemahan, panel menegur anda, kemungkinan anda akan gagal dalam temu duga, ya. Tapi kalau panel menyatakan wow, anda ni seorang daripada calon yang cemerlang, yang terbaik, tapi seboleh-bolehnya jangan tanya soalan sedemikian. Yang keempat, jangan perangkap panel dengan soalan sedemikian. Maksud saya di sini, sekiranya anda bertanyakan soalan sedemikian, panel boleh jawab dan panel juga tak boleh jawab, ya. Dia mungkin tak akan bagi komen, ya. Sebab sekiranya panel memberi komen, sudah pastinya kalau komennya lebih kepada teguran, menambah baik kekurangan anda, memberitahu kelemahan anda, menyatakan kelemahan anda, ada 5 kelemahan, ada 3 kelemahan, sudah pastinya anda sebagai calon akan merasa down. Anda merasa kesal kerana kesilapan, kekurangan. Jadi panel pun berasa nak bagi tahu ke tak nak bagi tahu. Kalau panel bagi tahu, sudah pastinya anda beranggapan bahawa anda akan gagal temu duga. Panel juga akan bersifat lebih neutral, ya. Dia tidak akan menilai, memberitahu, ya, nilai. Sebab kenapa? Ada calon lain lagi yang akan masuk ataupun akan ditemu duga selepas anda. Jadi dalam situasi ini, panel tak akan memberitahu. Kalau panel memberitahu kepada anda sebagai calon, anda keluar kelak daripada bilik temu duga, anda akan memberitahu kepada calon lain. Jadi tak adil lah, ya. Jadi panel biasanya dia akan bersifat neutral, ya. Panel akan bersifat neutral dan tidak akan memberitahu tentang kelemahan anda pada temu duga tersebut. Ada juga panel yang akan terus menegur, ya, untuk kebaikan atau untuk penambahbaikan kepada kekurangan anda tersebut. Anda patut bersyukurlah sekiranya panel terus memberitahu. Manalah tahu anda gagal dan anda akan hadir temu duga sekali lagi pada sesi akan datang, dan mungkin di situ anda boleh tambah baik kekurangan anda. Yang kelima, jangan buang masa panel. Tuan-puan, sekiranya anda bertanyakan soalan apakah kekurangan pada diri anda semasa anda temu duga ataupun semasa sesi temu duga tersebut, panel akan mengambil masa mungkin dalam 2-3 minit untuk memberi penjelasan ataupun membetulkan kekurangan anda tersebut. Dalam masa yang sama akan ada calon lain yang akan masuk selepas anda. Jadi panel pun tidak mahu membuang masa untuk membetulkan kekurangan anda ataupun kelemahan anda. Dalam setiap sesi temu duga, masa ditetapkan dalam 12 minit ke 20 minit lah, ya, bergantung kepada situasi dan bergantung kepada panel. Jadi seboleh-bolehnya jangan buang masa pihak panel. Yang keenam, tanyalah soalan lain. Tuan-puan, selain daripada tanya soalan apakah kekurangan pada diri saya semasa sesi temu duga ini, tanyalah soalan lain. Tanya soalan seperti dalam video-video sebelum ini saya dah kongsikan. Anda ada apa-apa soalan? Adakah soalan daripada anda? Kadang-kadang ada panel yang akan tanya kepada calon pada penghujung sesi temu duga. Dia akan tanya, anda ada apa-apa soalan? Kebiasaannya mungkin ada, mungkin tiada. Jadi sekiranya diberi peluang untuk bertanyakan soalan, jangan tanya soalan ini, ya.
tanyalah soalan lain. Contohnya, boleh saya tahu berapa kekosongan jawatan ini? Boleh juga tanya, bilakah keputusan temuduga ini akan keluar, sebab saya bersedia untuk bekerja dan saya dah ready dan saya telah bersedia untuk pegang jawatan ini pada bila-bila masa saja. Tuan, puan, tanya soalan yang mudah dan soalan yang tidak menimbulkan psikologi kepada pihak panel dan pada diri anda. Tuan-puan juga boleh menyatakan harapan selain daripada anda bertanyakan soalan. Tuan-puan, selain daripada anda bertanyakan soalan, sekiranya anda tiada soalan, jangan langsung tidak menyatakan apa-apa. Jangan kata tiada apa-apa tuan, tiada lagi tuan. Itu saja tuan. Nyatakan harapan. Kalau tiada soalan, nyatakan harapan. Kalau ada soalan, tanyalah ya. Seperti tadi, berapakah kekosongan jawatan ini tuan? Bilakah keputusan temuduga ini akan dimaklumkan tuan? Tuan, saya tiada soalan, tapi saya ada satu harapan bahawa saya sangat bersedia dan saya berterima kasih kerana diberi peluang untuk di temuduga kali ini, dan saya sangat yakin pada diri saya bersedia untuk pegang jawatan ini dan saya akan melaksanakan tugasan saya dengan cemerlang dan saya tidak akan menghampakan pilihan tuan dan puan kelak. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah kongsikan 6 tips bagaimana anda menghadapi ataupun bila anda berhadapan dengan situasi ini. Yang paling pentingnya tadi, jangan tanya soalan apakah kelemahan ataupun kekurangan saya semasa sesi temuduga ini. Bagi yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya buat naikkan. Bagi yang telah subscribe, terima kasih kepada anda semua. Semoga anda mendapat manfaat daripada video-video yang telah saya buat naikkan dan perkongsian yang telah saya buat. Jangan lupa, subscribe itu percuma sahaja. Subscribe, like, komen dan share kepada rakan-rakan yang lain. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di video seterusnya.